Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada semua anak-anak satu Al-Batuta. Saya ucapkan harap semua sihatlah hari ni. Kita nak sambung belajar matematik, subjek matematik, topik 3, pecahan. Okay, semua dah makan? Sihat tak hari ni? Jangan lupa solat tau. Okay, untuk tajuk hari ini kita nak belajar kenali pecahan. Pada hari Isnin hari itu kita dah belajar topik 1, subtopik 1 iaitu 1/2 dan 1/4. Yang tu kita dah belajar. Untuk hari ini kita nak belajar berkenaan 2/4 dan 3/4. 2/4 dan 3/4. Macam mana tu? Okey, jom kita tengok dulu. Kita ulang dulu yang 1/2. Okey, kita dah belajar berkaitan pecahan 1/2 dan 1/4. Macam mana? Okey, kita tengok dulu. Ustazah ulang balik sikit. Okey, untuk 1/2, okey, ini adalah 1/2 ataupun nama lain dia adalah setengah ataupun separuh. Okey, pecahan 1/2 ataupun kita panggil setengah ataupun nama lain dia adalah separuh. Okey, 1/2 mesti tengok sini. Per 2. Bila per 2 dia mesti ada dua bahagian. Bahagian 1, bahagian 2. Bila per 2 dia mesti ada dua bahagian. Satu bahagian, dua bahagian. Yang mana dua bahagian ni mestilah sama besar. Dia dipotong tengah-tengah ni sama besar. Bahagian 1 dengan bahagian 2 dia mesti sama besar. Macam mana dia nak jadi 1/2? Okey. Bila mana salah satu bahagian ni kita lorekkan. Bahagian berlorek ada 1. Okey, bila kita lorekkan 1, jadilah pecahan ini kita panggil adalah 1/2. Okey, itu contoh pertama. Okey, contoh kedua Ustazah tunjuk. Contoh kedua gambar dia macam ni. Lepas tu Ustazah potong dua gambar ni. Bentuk ni. Ustazah potong tengah-tengah. Jadi awak tengok sama besar tak bahagian 1 dengan bahagian 2? Sama besar ke tak? Ya, betul. Sama besar kan? Dia potong sama besar bahagian 1 dengan bahagian 2. Sama besar. Dia mesti syarat dia mesti sama besar. Okey, bila dah sama besar tengok ada berapa bahagian? 2 bahagian. Okey, bila ada 2 bahagian dia adalah per 2. Okey, pecahan dia per 2. Okey, kita nak tahu dia macam mana, 1/2 ke, 2/2 ke, kita tengok berapa bahagian dia lorekkan. Kalau dekat sini, Ustazah telah lorekkan satu bahagian. Bahagian berlorek ada 1. Okey, jadi kalau pecahan dia macam ni, kita panggil apa? 1/2. Okey, bagus. Kita pergi 1/4 pula. Ni Ustazah ulang yang kita dah belajar hari Isnin hari itu. Okey. Untuk 1/4 ataupun nama lain dia adalah suku. Okey. Per 4 ni. Kalau per 4 ni, per 4 dia mesti ada 4 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4. Sebab tu nama dia per 4. Dia ada 4 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4. Tapi syarat dia macam mana? Apa syarat dia? Dia mesti potong sama besar. Betul. Setiap bahagian ni, bahagian 1, 2, 3, 4 mesti sama besar. Tu syarat dia untuk pecahan. Mesti sama besar. Cuba awak tengok. Sama besar tak? 1, 2, 3, 4. Sama besar kan? Dia potong sama besar. Okey, macam mana dia jadi 1/4? Macam mana dia jadi 1/4? Bila mana bahagian berlorek ada 1. Bila dia lorek 1, jadilah nama dia 1/4. Jadi pecahannya adalah 1/4. Okey, bagus. Okey, contoh yang terakhir sebelum kita masuk tajuk baru kan. Okey, 1/4 juga. Ustazah bagi bulat. Ustazah bagi satu bulatan, tapi dalam bulatan ni Ustazah potong kepada 4 bahagian. Ustazah potong kepada 4 bahagian. Bahagian 1, bahagian 2, bahagian 3,
bahagian 4. Ada 4 bahagian yang Ustazah potongkan. Okey, cuba soalan Ustazah, cuba awak tengok. Bahagian yang dipotong tu sama besar ke tidak? Okey, betul. Sama besar. Sebab syarat wajib untuk pecahan dia mesti potong sama besar. Bahagian 1, 2, 3, 4 mesti sama besar dipotong bahagiannya. Okey, bila mana kita nak panggil dia 1/4? Macam mana awak nak tahu dia tu 1/4? Okey, bila mana satu adalah bahagian berlorek ada 1. Dia lorekkan 1. Tak kira lah dia lorek bahagian mana-mana, tak kisah. Yang penting bila dah ada 4 bahagian dia lorek 1 bahagian sahaja. Okey, jadi pecahan itu namanya 1/4 ataupun nama lain dia adalah suku. Okey, boleh? Okey, kita pergi kepada topik yang kedua, subtopik yang kedua. Ini kita nak masuk. 2/4 dan 3/4. 2/4 dan 3/4. Okey, kalau awak dah faham, 1/4, insya-Allah awak boleh faham 2/4 dan 3/4. Okey, kita tengok sama-sama dulu. Okey. Apa itu perempat? Ustazah dah terangkan tadi. Apa itu perempat? Tak apa, kita belajar balik. Okey, perempat ialah satu objek. Dia kata perempat ni ialah satu objek. Satu objek, tak kiralah bulatan ke, segi empat sama ke, ataupun apa-apa bentuk atau apa-apa objek dipotong. Ingat, dipotong kepada 4 bahagian sama besar. Dia satu objek dipotong. Kita potong dia kepada 4 bahagian sama besar. Okey. Perempat bila mana dia potong 4 bahagian sama besar. Tu syarat dia. Potong 4 sama besar. Kalau perempat. Okey, contoh. Okey, kita pergi kepada contoh. Contoh pertama. Okey, kita pergi pada contoh pertama. Ustazah nak tunjuk contoh 2/4 dulu. Okey. 2/4. Okey, sekarang tengok perempat. Perempat. Okey, syarat perempat mesti ada apa? Ada berapa bahagian yang sama besar? Okey, betul. Ada 4 bahagian yang sama besar yang telah dipotong. Okey, kita tengok kat sini bentuk macam ni kan. Ustazah potong kepada bentuk 1, bentuk 2, bentuk 3, bentuk 4. Ada 4 bahagian yang sama besar. Jadilah dia perempat. Tapi macam mana kita nak dapatkan 2/4? Berapa yang perlu kita lorekkan? Kalau 1/4 tadi kita lorekkan 1 bahagian sahaja. Kalau 2/4 berapa kita kena lorekkan? Siapa tahu? Ya, betul, pandai. Jadi kalau 2/4 bahagian berlorek mesti ada 2. Pandai pun. Ingat, bila 2/4, 4/4 ni mesti ada 4 bahagian. Kalau 2 ni maksudnya kena ada 2 bahagian yang berlorek. Tak kira lah kalau soalan tanya lorekkan 2/4. Awak boleh lorek je mana-mana tempat asalkan ada 2 tempat berlorek. Kalau kat sini Ustazah lorekkan bahagian 1 dengan bahagian 4. Dan bahagian lain awak jangan pergi lorek. Jangan pergi lorek. Dah lorekkan 2 bahagian. Jadi yang lain ni tak payah lorek. Biarkan kosong macam tu. So gambar ni adalah kita panggil pecahan 2/4. Okey, bagus. Kita pergi kepada contoh kedua. Contoh kedua sama juga. Cuma yang ni Ustazah bagi contoh bulat. Bulat ni Ustazah potong kepada 4 bahagian. Bahagian pertama, bahagian kedua, bahagian ketiga, bahagian keempat. Ada 4 bahagian. Tapi pecahan yang Ustazah nak juga 2/4. 2. Kalau 2 bahagian berlorek mesti ada 2. Jadi Ustazah lorek dekat sini adalah bahagian 3 dengan bahagian 4. Ada 2 bahagian berlorek. Bahagian 3 dengan bahagian 4. Okey, bagus. Okey, yang ketiga. Contoh ketiga kita nak pergi kepada
3/4. Kita nak pergi kepada 3/4. Okey, kita nak pergi kepada 3/4. Tadi 2/4 ni 3. Sama. Dia sama sahaja. Ustazah nak. Okey, kita tengok gambar. Okey, per 4. Tadi per 4 juga, ni pun per 4. Okey, yang ni pun sama. Dia mesti ada 4 bahagian yang sama besar. Apa-apa objek yang kita nak jadikan per 4, kita kena potong. Potong menjadi 4 bahagian sama besar. Cuma yang berubah dekat depan ni, tadi 2/4, ni 3/4. Macam mana 3/4? Siapa tahu? Kalau 3/4, berapa kita kena lorekkan? Berapa bahagian yang perlu lorekkan? Okey, cuba teka. Ya, bila 3, jadi bahagian yang perlu dilorekkan adalah 3. Bila 3 dekat depan ni, per 4, okey, 3 bahagian mesti dilorekkan. Kalau tadi 2 kan? Kalau tadi kita belajar 2/4. Jadi kat sini berapa bahagian dilorekkan? 2 kan? Jadi 2. Tapi kali ini Ustazah nak tunjuk untuk 3/4. Jadi berapa yang kena lorekkan? Ya, betul. Pandai pun. Jadi 3/4. Okey, kita tengok contohnya. Ya, macam inilah dia contoh. Jadi bahagian berlorek mesti ada 3. Ada 3. 1, 2, 3. Ustazah lorekkan 3 bahagian. Satu lagi bahagian? Tak perlulah lorek sebab dia kata pecahan 3/4. Okey, kita tengok contoh keempat. Contoh keempat, Ustazah nak tunjuk 3/4 juga. Bulat. Yang bulatan kan? Bulatan ni pun dia ada 4 bahagian. Bila soalan dia tanya, pecahan 3/4, pecahan 3/4, awak perlu lorek berapa? Ya, kena lorek 3. Bahagian berlorek mesti ada 3. 1, 2, 3. Ustazah dah lorek bahagian 2, bahagian 3, bahagian 4. Bahagian 1 tak lorek lah sebab nak 3 je. Jadi tak kisah awak nak lorek bahagian mana-mana. Okey? Jadi ini adalah 3/4. Okey. Jadi ada lagi tak? Mananya? Kejap ya. Kejap semua. Okey. Jadi hari ini itu je yang awak belajar. Okey. Kesimpulannya, kita pergi kepada kesimpulan. 1/4, bila mana per 4, kesimpulan dia bila per 4 mesti ada 4 bahagian. Mesti ada 4 bahagian. Tapi 1/4, 1. Jadi, satulah bahagian yang berlorek. Okey. 2/4. Okey, per 4 juga. Jadi mesti ada 4 bahagian yang sama besar. 2. Kat depan ni kan ada perkataan 2. Jadi berapa yang kena lorek? Mesti 2 yang berlorek. Okey. Yang ketiga, 3/4. Per 4 juga pecahannya. Mesti ada 4 bahagian. Tapi kat depan ni dia ada perkataan 3. Bila ada 3, jadi maksudnya bahagian berlorek mesti ada 3. Jadi dia berubah kat sini. 1/4, 2/4, 3/4. Jadi berapa yang awak nak kena lorek, tengok dekat depan ni. Kalau perkataan depan ni 3, 3 lah awak kena lorek. Kalau perkataan depan ni 2, jadi 2 lah yang awak kena lorek. Okey. Terima kasih semua. Setakat itu sahaja untuk hari ini. Untuk tajuk pecahan 2/4 dan 3/4. Okey, untuk kerja sekolah boleh tengok dalam GC ya. Okey, untuk kejap ya. Okey, untuk kerja sekolah awak boleh tengok dalam GC. Nanti Ustazah update dalam GC. Okey, terima kasih semua. Selamat belajar. Assalamualaikum.